Bandar masih cowboy lagi. Masih bandar cowboy lagi. Kemudian Kuala Besut kan? Muka Kuala Besut tu tergelam dia nak masuk tak dia. Air kayu dia masuk lagi. Dia sini pula ni. Nego sini malam-malam tu mari lembu, mari kambing masuk dia. Pasal tak buat tak siap. Dia pasar ni tak tengok. Pasar Selerok dia panggil. Bukan pasar hok dia dicadai oleh KJS sungguh. Okey, pasar orang tu dia ada gerai molek. Oh, tempat duduk molek ni kalau kuih jual atas tanah. Atas sini. Dia pagi-pagi bang busuk kau mari pergi. Mungkin kalau boleh apa pakai pindah balik. Infrastruktur boleh orang kata boleh tambah lagi lah. Nak kata puas hati maknanya semakin orang kata kalau orang katakan kita kena ikut keadaan semasa lah. Ada yang patah hati, ada yang boleh ditambah baikkan lagi. Apa yang perlu ditambah baikkan? Salah satu Kak rasa kemudahan bank setakat ni kat Pekan Kuala Besut ada 2. Bila waktu cuti atau hujung minggu selalunya out of service. Sebab selalu dalam 2 hari 1 minggu kan ada pasar hari Isnin pasar tani dan hari Jumaat dia panggil pasar minggu. Kadang-kadang maknanya selalu kekurangan tak ada wang. Setakat ni baru 2 bank ada BSN dan Agro. Maknanya saya mohonlah bank-bank lain buka cawangan. Tabung haji pun okey ke. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awal ni rakaman khas kami lakukan di Tok Aman Bali Resort di Kuala Besut dan kita bersiaran sempena N01 Pilihan Raya Kecil Kuala Besut dan begitu menarik suasananya. Sekarang saya di Tok Aman Bali Resort ini tepi pantai dan suasana yang berangin dan sebagainya. Begitu juga keadaan di luar N01 Kuala Besut, kehangatan semakin terasa biarpun kempen sudah berjalan beberapa hari tetapi kedua-dua pihak masih dalam keadaan bertenang, dalam keadaan menghormati Ramadan, tiada perkara-perkara yang kataupun tegang berlaku tetapi mungkin dalam masa 72 jam menjelang 24 hari bulan hari mengundi ini saya rasa kempen akan masuk ke fasa terakhir dan pastinya suasana akan sedikit berbeza kemungkinan. Jadi itu yang akan kita lihat dan saya tidak kesorangan petang ni dan saya bersama dengan Profesor Dr. Ibrahim Ahmad dari Universiti Malaysia Terengganu, orang kampung sini. Ya. Tuan rumah lah Terengganu. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni dan saya rasa begitu teruja bila berlaku pilihan raya kecil N01 Kuala Besut kerana kita baru sahaja selesai pilihan raya umum ke-13 pada Mei lalu dan pada kata pun keputusan pada 5 Mei hari itu BN kekal di kawasan ini dengan majoriti lebih 2,000 dan maksudnya di sini rakyat Kuala Besut sudah membuat pilihan. Mereka mahukan pembangunan berterusan, mereka mahukan cara hidup mereka tidak kata pun diganggu secara drastik tetapi dapat mengekalkan nilai dan amalan seperti mana yang mereka kata pun warisi sejak sekian lama. Tapi mungkin dari sudut aspek Kuala Terengganu dan Kuala Besut, bagaimana Prof Ibrahim melihat kepentingan N01 ini kepada sosio-ekonomi Terengganu keseluruhan dan juga khususnya di penduduk di kawasan Kuala Besut ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak selamat datanglah kepada Cik Nazri ya. Terima kasih dan juga kepada kru. Ya, jauh dari Kuala Lumpur. Ya. Dan terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk berbincang masalah semasa. Ya. Jadi daerah Kuala Besut kan bukan Besut. Ya, Kuala Besut. Kuala Besut ialah satu daerah yang utara. Paling hujung Paling hujung. Di utara. Di utara. Negeri Terengganu. Jadi ini seolah-olah gate ya, kepada negeri Terengganu dan masalah dunia agak kecil sebenarnya, ya, agak kecil dan dianya satu masyarakat nelayan dan pertanian. Tradisional. Itu jelas. Tradisional. Ya. Tradisional. Tapi dia mempunyai 2 pulau. Ya. 2 pulau yang sangat strategik. Jadi Dun ini mempunyai 2 pulau. Begitu juga macam Setiu. Ya. Ada Pulau Redang. Ya. Dan ini ada Pulau Perhentian. Jadi ini satu khazanah yang besarlah kepada Pantai Timur. Tidak seperti Dun-Dun lain. Dia ada pantai. Macam Kemaman tapi tak ada pulau. Jadi ini penting. Dan saya rasa
pantai dia mungkin yang terbaik lah. Betul. Terbaik. Macam kita sekarang berada dalam Ru kita panggil depan, tempat kita membuat rakaman ini cantik sekali Prof. Ini bagi saya ini salah satu pantai terbaik di dunia. Ya. Di dunia. Memang cantik. Okey, dari aspek itu kalau kita ingin melihat dari sudut pembangunan dan juga dari sudut sosioekonominya. Kalau ingin membangunkan kawasan pesisiran pantai ini tanpa ataupun merosakkan ekosistem penduduk yang sedia ada tinggal di kawasan pantai. Apabila kita cerita mereka yang tinggal di pantai, sinonim dengan industri perikanan, ataupun cottage industry, mereka berniaga kecil-kecilan dan apa yang Prof cakap tadi, gateway untuk kedua pulau terbaik di Malaysia iaitu Pulau Perhentian dan juga Pulau Perhentian Kecil. Jadi apa yang apa maksud apabila kita bercerita tentang mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pesisiran pantai ini? Ya. Jadi di DUN ni kita ada lebih kurang 900 nelayan, mata nelayan. Ya. Tetapi itu nelayan, tapi penduduk yang berkait dengan laut, sama ada nelayan dan juga downstream activity, kerupuk dan sebagainya, hampir 60%. Hampir 60%. Majoriti di situ ya. Dan kalau di pulau 100 nelayan saja, tapi yang berkait dengan pelancongan lebih ramai. Jadi kalau di PCC ni, masyarakat pesisir ni ialah satu masyarakat yang tamadunnya awal. Sebab kita orang Melayu dahulunya semua tinggal di tepi pantai. Di Kuala Besut tu sendiri kan tempat tamadun. Tapi sayangnya kawasan pesisir dan pulau ni juga ia terdedah kepada anasir-anasir luar. Jadi kalau nak musnah pun di sini dia juga terawal. Dia kena dulu dengan dadahnya, dengan bencana alam dan bencana alam, berbagai lagi lah. Jadi tamadun awal terdedah pun bahaya. Jadi ini perlu dijaga dengan baik. Bukan saja dari segi fizikal tapi dari segi budaya dan sebagainya. Jadi tentang penduduk di sini, saya kata 60% ialah berkait dengan laut. Nelayan, sama ada laut dalam ataupun zon A yang tradisional, buk kecil. Dan industri kerupuk kalau di kampung Teluk Pasu, Teluk Pasu memang kerupuk ya. Sepanjang jalan kalau kita dapat perhatikan kering, ikan kering. Jadi memang ini adalah aktiviti tradisional skala yang bukan kecil juga, tapi bukan besar juga, tapi processing masih tradisional. Jadi itulah kehidupan di majoriti di Kuala Besut. Okey, apabila kita bercerita mereka yang tinggal di kawasan pesisir ini, terutama mungkin Kuala Besut ramai di Malaysia dan juga pelancong dari seluruh dunia menjadikan transit untuk ke pulau yang hebat itu, Pulau Perhentian dan juga Perhentian Kecil. Tetapi mereka nak mahukan ataupun berstatus bukan transit tetapi ada aktiviti yang memberi ataupun nilai tambah kepada kehidupan mereka. Kerana pastinya untuk ke pulau ada waktu-waktu tertentu. Waktu monsun mungkin pelancong tak datang. Jadi ditutup. Jadi mereka terputus bekalan ataupun mata pencaharian ketika itu. Pastinya pihak-pihak tertentu sudah ada perancangan untuk membangunkan ekonomi bagi kelompok masyarakat begini. Tetapi dari sudut sustainability-nya, bagaimana Prof melihat untuk membantu dalam masa yang sama mereka dapat terus hidup, ada mata pencaharian yang tetap dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga mereka mendapat nilai tambah yang ataupun signifikan terhadap aktiviti pelancongan yang hebat ke Pulau Peranginan ini. Pulau Perhentian ini memang terkenal di seluruh dunia. Tapi dia masa terkujuh dia ditutup lah. Jadi kebanyakan penduduk bergantung kepada aktiviti pelancongan. Sama ada pemandu bot, pekerja hotel, penyedia makanan, restoran dan juga kedai-kedai yang menjual souvenir. Jadi tapi rata-rata saya tengok pelancongan ni ialah pelancongan ekoturism. Mengapa pelancong datang? Sebab dia ingin melihat keindahan semula jadi, coral dan sebagainya. Ekoturism. Jadi di situ pentingnya penduduk memelihara khazanah ini, pencemaran, coral dan sebagainya. Kalau ini musnah satu masa nanti,
mereka tidak akan datang lagi. Betul. So apabila mereka tidak akan datang, penduduk generasi baru sudah tidak tahu menangkap ikan. Ya. Tak Jadi, mahu pun. Tak mahu pun. Ya. Kalau pun mahu, kawasan pulau ialah kawasan taman laut. Ya. Jadi apa yang mereka nak makan? Jadi ini pentingnya, dia punya change perlu memelihara alam sekitar. Ya. Jadi banyak lagi benda-benda yang kita boleh buat untuk memastikan ekoturism ni berlaku dengan baik, sebab kawasan ni sangat sensitif. Ya. Sangat sensitif. Pulaunya kalau pokok yang ditebang yang 100 tahun tu, kalau nak tanam balik mungkin mengambil masa 200 tahun. Pada ketika ini ya. Jadi ini yang perlu dijaga. Dan begitulah. Dan dari segi kemudahan, pada pandangan saya, pelancongan di pulau ni dan juga di kawasan sekitar Besut lah, banyak chalet-chalet. Dia hanya pelancongan yang low apa ni? Low cost. Ya. Tidak high end seperti Bali yang Mengapa tidak berlaku demikian? Okey, sebelum Prof respon soalan saya tu, mungkin Prof ada idea-idea tersebut, sudah pun ada kajian. Kita rehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam membincangkan pilihan raya kecil N01 Kuala Besut dari sudut sosio-ekonomi. Kita rehat sebentar. Kembali bersama saya dalam agenda Wani, bersiaran di Tok Aman Bali Resort sempena pilihan raya kecil N01 Kuala Besut. Prof bercerita tentang untuk menjadikan orang kata pendapatan yang sustainable bagi penduduk kawasan pesisir pantai dan juga mereka yang berada di Kuala Besut. Kerana kita tahu sepanjang pantai hinggalah ke Jertih dan kawasan ini kita lihat banyak sekali pusat-pusat peranginan, tetapi dalam bentuk yang agak kecil saiznya, dan orang kata pun pengusaha ataupun usahawan melakukan perniagaan secara kecil-kecilan. Tetapi mungkin Prof melihat adakah potensi yang boleh dilakukan untuk menjadikan kawasan Kuala Besut dan juga kawasan pesisiran pantai Terengganu ini sebagai satu kawasan pelancongan yang berimpak tinggi misalnya. Kalau itu boleh berlaku, apa reasonnya, ataupun jika tidak boleh berlaku, apa reasonnya juga? Memang ini pilihan kerajaan. Ya. Kerajaan boleh menggalakkan high-end tourism dengan menyediakan 5-star hotel dan sebagainya. Memang ada market. Apalagi kalau highway daripada Kuala Terengganu tu LPT tu, disambung ya. terus. Tapi ada kosnya. Sekiranya kita galakkan hotel yang besar, maka pelabur-pelabur luar akan datang. Ya. Jadi apa yang akan terjadi kepada pengusaha-pengusaha kecilan di tempatan? Secara tidak langsung mereka akan gulung tikar. Ya. Jadi ini pilihan kita lah. Jadi tapi satu hari nanti saya rasa kita menuju ke arah itu juga. Sebab market yang sangat tinggi. Demand. Peluang ada di depan mata. Kalau masa peak di pulau tu memang orang tidur di luar-luar je. Berkemah je. Pasal kamar sangat kurang. Kalau kita memilih untuk orang kata pun dengan status quo sekarang, itu pengusaha kecil-kecilan dan mereka boleh terus berniaga, pokok leko, chalet-chalet yang kecil dan sebagainya, tetapi dalam konteks seluruh warga terlibat secara langsung dan mereka ada value chain yang sihat dan ada nilai tambah yang mampu memberi pendapatan yang lebih baik berbanding satu dekad lalu dan juga masa akan datang. Apa unsur-unsur yang perlu ada untuk mengekalkan kehebatan kawasan pesisir pantai, pulau dan sebagainya, dalam masa yang sama mereka dapat mempunyai nilai tambah yang tinggi? Ya. In fact ini satu idea yang bagus di mana kita kekalkan low end tapi kita perbaiki. Misalnya pengusaha-pengusaha ni apabila pelancong luar negara datang, mereka inginkan makanan barat. Spaghetti, steak. Jadi di mana mereka nak dapat? Restoran biasa tidak ada. Boleh tak kita latih penduduk kampung memasak makanan barat misalnya? Kalau itu boleh, itu saja market dah banyak. Dah 5 kali sehari makan kan. Dinner, lunch dan sebagainya. Breakfast, takkan nasi lemak every day. Ini orang England, dia memerlukan cara dia, dia punya rasa dan sebagainya. Dan juga tentang
cedera hati apabila mereka datang sini tengok barangan yang mereka beli. Betul, ya. Saya tengok barang tu bukan buatan tempatan. Ya, dibawa dari negara jiran dan sebagainya. Jadi more or less dumping ground. Ya. Boleh tak kita ganti barangan ini dengan barangan tempatan? Ya. Kalau kita kata orang kampung tak ada duit untuk beli raw material, pihak-pihak tertentu boleh menyediakan material macam benang, manik dan sebagainya, bagi kepada setiap rumah yang berminat, suruh dia buat apa-apa, kita ajar dia. Lepas tu kita beli balik, dia jual di gerai-gerai tepi pantai. Dan berbagai-bagai lagi kita boleh buat tentang untuk menyokong industri perhotelan dan juga industri ekopelancongan. Itu yang diungkapkan oleh penduduk tempatan yang sempat saya berbual dan sebagainya. Mereka tidak menolak pembangunan ataupun pembinaan infrastruktur secara besar-besaran, tetapi dalam masa yang sama cara hidup mereka, cara mereka berniaga, cara mereka ataupun mencari nafkah dan sebagainya, dan juga warisan Terengganu yang diwarisi sejak sekian lama menjadi identiti rakyat Terengganu itu perlu dikekalkan, kerana itu adalah modal mereka juga ataupun produk yang mereka boleh angkat dalam konteks menambah pendapatan mereka. Tetapi bagaimana cara yang lebih spesifik, mungkin Prof boleh bagi sedikit idea. Kalau kita lihat Hawaii, Pulau Bali Prof ungkapkan tadi, di mana value chain ataupun circle perniagaan industri pelancongan itu terlibat oleh semua pihak, daripada mereka yang berada di sawah hinggalah mereka yang berada di hadapan menyambut kedatangan pelancong di pelabuhan ataupun di lapangan terbang. Jadi semua terlibat ataupun mendapat impak kepada kehebatan industri pelancongan tersebut tanpa mengorbankan nilai, budaya dan cara hidup mereka. In fact, kalau kita rancang betul-betul, bukan saja kita korban, kita boleh bangunkan lagi. Misalnya apabila pelancong barat datang ke sini, selain daripada dia berjemur di matahari yang terik tepi pantai tu, petang-petang dia boleh pergi makan dinner, lepas tu boleh melihat persembahan kebudayaan tempatan, tarian-tarian orang pulau dan sebagainya. Dan ini kita boleh package kan. Kalau masuk kampung nak dapat satu tarian, kita boleh katalah bagi RM500. Apa-apa saja yang tarian persembahan silat dan sebagainya. Silat. Gendang, nyanyi, ini semua boleh dibangunkan, bukannya mengorbankan, tapi dibangunkan sejajar dengan industri pelancongan. Dan ini perlu dirancang. Anak-anak muda boleh mengambil penglibatan dalam aktiviti package begini. Dan of course yang sekarang ni yang anak muda ambil ialah tentang memandu bot pelancong yang pergi snorkeling, diving dan sebagainya. Tapi itu tidak ramai, tidak ramai. Yang saya tengok lagi peluang-peluang untuk misalnya banyak bot. Saya tak tahu bilangan berapa bot kecil. Jadi apabila rosak, mereka memperbaiki maintenance dan sebagainya, dia datang ke Kuala Besut. Sedangkan mengambil masa kan, lebih baik di sana. Tapi untuk memperbaiki enjin-enjin ni perlulah baiki dengan baik, kalau tidak tumpah minyak dan sebagainya, jadi pula pencemaran. Jadi ini semua perlu ditangani. Lepas tu kalau kita tengok chalet, hotel, rumah-rumah kediaman, kita tengok di dapur dia, kita tengok bilik air dia, ke mana dia buangan kubahan, sisa dan sebagainya. Adakah mereka terus buang ke laut? Setengah-setengah tu terus buang ke laut. Hanya 2 hotel sahaja yang saya dapati di Pulau Perhentian yang memproseskan buangan minyak dan sebagainya. In fact, dia minyak ni ditapis dan dijual, dikitas semula. Air yang bersih tu baru dibuang ke laut. Kalau semua, tapi kebanyakan pulau, kampung di pulau, semua buangan terus ke laut. Dan kalau ada 2,000 penduduk di sana, saya tengok itulah yang menyebabkan koral mati. Sayang. Tapi apabila saya bercakap dengan penduduk di sana, saya tanya dia mengapa koral ni mati, dia marah pada saya. Dia kata profesor pun kalau umur dah tua mati juga. Jadi koral ni mati bukan kerana sabun rumah dia, usianya. Kerana usianya. Jadi saya pun susah. Psikologik mereka lah nak menjelaskan perkara ini kepada mereka lah. Memerlukan satu
satu strategi bagaimana nak menjelas kepada orang tua ni bahawa racunnya ialah sabun, bukannya hormon. Sisa-sisa dan sebagainya. Okey Prof, kita perlu lihat yang kedua. Sebab ini kita akan melihat kepentingan dari sudut kata penyelidikan, dan mungkin saya rasa Terengganu ada rumah di sini iaitu Universiti Malaysia Terengganu, UNIZA dan sebagainya. Mungkin institusi sebeginilah yang memberi kata pun data dan penyelidikan bagaimana membangunkan sosio-ekonomi kawasan-kawasan seperti ini. Kerana tanpa data, tanpa penyelidikan dan bangunkan secara yang lestari sifatnya, saya rasa warisan ini tidak akan dapat diwarisi secara hebat oleh generasi akan datang, dan mereka akan keluar dari kampung dan berada di bandar-bandar besar, dan akhirnya warisan tersebut akan mati begitu sahaja. Jadi kita rehat yang kedua, kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih setia bersama kami dalam siaran Agenda Wani, rakaman khas di Tok Aman Bali Resort di Kuala Besut ini. Dan Prof, mungkin Terengganu sendiri boleh menjadi pendahulu untuk orang kata pun apa yang kita bincangkan tadi, memberi nilai tambah, impak kepada penyelidikan ekoturism, pelancongan dan sebagainya. Dan ini ada di mana-mana di Terengganu, dari hujung Terengganu di bawah sana, di Kemaman hinggalah ke Kuala Besut. Saya rasa dia punya profil agak sama. Mungkin itu boleh dijadikan sebagai satu tanda aras bagaimana Terengganu boleh menyediakan penyelidikan dan juga data yang hebat tentang ini, dan mungkin boleh dieksport ke negeri-negeri lain yang ada ruang-ruang sebegini. Ya. Untuk membangun sesuatu kawasan ataupun komuniti, kita memerlukan penelitian, kajian terperinci. Kita tidak mahu membangun secara menyeluruh tanpa mengenal pasti keperluan mereka. Ya. Walaupun kita tengok Kuala Besut tu satu kawasan yang agak kecil, tapi keperluan tu berbagai. Setiap kampung misalnya, katalah Bukit Puteri, dia tidak ada bas. Jadi yang diperlukan ialah perkhidmatan bas. Jadi tempat-tempat yang ada perkhidmatan bas tak perlu lagi. Kalau di Kampung Nel, dia tidak ada lampu jalan misalnya. Jadi pembangunan cukup spesifik. Bukannya satu ubat Panadol untuk semua penyakit. Jadi kita kena pasti dulu apa penyakit-penyakit setiap kawasan ni, dan kita bagi ubat yang paling mujarab. Paling mujarab untuk kawasan tersebut. Jadi ini memerlukan kajian. Dan yang suka membuat kajian ni, kalau tak bayar pun orang macam kita lah. Universiti lah, di mana lagi kan, Menara Gading. Dia suka meneliti. Katak ada berapa ekor, ada berapa kaki. Jadi nature-nya kita suka mengkaji. Tapi kebanyakannya hasil kajian ni tidak digunakan untuk perancangan pembangunan. Jadi saya harap kita berubah. Ya, betul. Kita berubah. Saya setuju. Tentang itu juga saya melihat Kuala Besut dan keseluruhan negeri Terengganu mempunyai warisan yang cukup berharga. Misalnya pembuatan songket, cottage industri seperti kraft tangan yang hebat, batik misalnya, dan juga tukang kayu yang hebat, pembuat bot, tukang besi, pembuat keris, orang kata pun alat-alat keluli dan sebagainya. Itu tiada tempat lain. Tetapi apabila kajian tidak dilakukan, bagaimana pelaksanaan pembangunan tidak mengambil kira keperluan-keperluan kelompok begini, saya rasa akhirnya warisan-warisan ini akan phase out perlahan-lahan. Dalam masa yang sama, pembangunan secara kata pun menyeluruh tanpa melihat keperluan, seperti mana Prof cakapkan tadi. Kalau kawasan tersebut dah ada sekolah, kenapa nak buat sekolah lagi yang nombor 2, nombor 3? Kalau kawasan tersebut dah ada jalan raya yang elok, tetapi keperluan lain sebenarnya dari sudut keperluan jalur lebar misalnya. Jadi itu sebenarnya yang dimahukan oleh masyarakat. Inilah peluangnya apabila berlakunya pelarian kecil ataupun pelarian umum. Kehendak-kehendak inilah yang perlu dibawa semula kepada masyarakat, dan pemimpin bukan hanya menyorot apa yang mereka mahukan, tetapi menyorot apa yang rakyat di bawah mahukan sebenarnya, Prof. Ya, itu betul. Sebab di Kuala Besut ni memang terkenal dengan pengukir negara besar di sini. Jadi semua ni merupakan kemahiran-kemahiran tradisional. Ya. Sekiranya tidak dipupuk, industrinya tidak dikembang, jadi kemahiran ni akan pupus. Dan kebanyakan anak muda sekarang, anak-anak mereka telah pun berpindah. Sebab tidak ada tempat, industrinya tidak menyokong. Jadi apabila mereka berpindah ke Kuala Lumpur atau Patah Barat untuk bekerja di sektor lain, maka kemahiran ini akan hilang. Sayang, Prof. Dan hilang sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dan ini
apabila saya bercakap dengan anak-anak nelayan, 60% daripada mereka tidak berminat untuk menyambung, mewarisi mak bapak. Saya tak tahu adakah ini membimbangkan kerajaan ataupun tak apalah. Jadi attitude tu saya belum pasti daripada pihak kerajaan. Sebab ada pihak-pihak yang juga ingin mengurangkan bilangan nelayan. Sebab sumber dah makin pupus. Kalau dulu 100, kalau dah pupus mungkin lebih baik 50 orang saja. Yang 50 ni pergi ke sektor lain. Tapi bagaimana kita mahu ambil sumber protein ni? Mungkin kita boleh import ataupun kita pergi pada aquaculture. Ataupun laut dalam misalnya. Laut dalam. Ya. Tapi masalah laut dalam ni orang kita tidak berapa suka. Misalnya kita naik kapal. Kapal yang begitu ramai 10 orang, 20 orang. Bilik airnya tak ada. Berkongsi semua dah tak selesa kan. Duduk seminggu. Jadi ini yang perlu ditukar. Tapi warga lain boleh. Warga lain. And then gajinya mahal. Gajinya mahal. Saya dapati ada yang dapat 120, 150 ringgit satu hari. Kalau pergi seminggu dah 1,000 lebih. Belanja semua tokek tanggung. Jadi kalau jimat memang boleh. Ada peluang income yang bagus sebenarnya, Prof. Okey, Prof, kita tak ada masa sebenarnya. Terima kasih, Prof. Mungkin kita akan melihat dari aspek bagaimana mungkin kerajaan tidak boleh buat semua benda. Badan-badan sivil misalnya, NGO dan dengan kerjasama akademik misalnya boleh menjadi ataupun penggerak atau pendesak kepada isu-isu yang kita bincangkan ini. Jika tidak, kita akan kehilangan warisan ataupun jiwa Terengganu itu, terutama di kawasan Kuala Besut ini yang begitu berharga nilainya dan bagaimana dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Terima kasih, Prof. Profesor Dr. Ibrahim Ahmad. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi jika ada kelapangan sebelum hari mengundi ataupun pada ketika hari mengundi dengan analisa Prof. Kita jumpa lagi jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami dan jangan lupa terus mengikuti secara langsung dan juga liputan ekstensif Astro Awani sempena PRK N01 Kuala Besut. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tak cukup setengah jam, Prof.